Apa khabar semua? Baru-baru ni saya tengok parakan Merdeka dekat TV tu dan dekat las-las tu ada macam pertunjukan udara, betul tak? Jadi bila jet Sukhoi tu terbang, tiba-tiba saya fikir minyak apa yang dia pakai tu sampai boleh terbang laju sangat. Dan kalau kita ambil minyak Sukhoi ni masuk dekat dalam kereta kita, apa jadi? Jadi dalam video ni kita nak tengok apa perbezaan minyak untuk kereta dengan minyak untuk kapal terbang ataupun jet ni. Dan boleh tak kalau kita nak guna minyak ni kalau nak bagi kereta kita laju sikit? Baik, yang pertama sekali kita tahu yang enjin, apa-apa jenis enjin pula, dia memerlukan minyak ataupun bahan api untuk berfungsi. Kalau tak ada minyak ni, memang enjin tak boleh hidup. Minyak ni pula kita dapat dari mana? Of course lah dari petroleum yang kita gali. Ini yang kita panggil sebagai fossil fuel. Sebab fosil tu lepas dah juta-juta tahun, dia akan jadi petroleum. Petroleum ni pula bila kita gali, nama dia adalah minyak mentah. Jadi tak boleh kata gali je petroleum ni terus masuk dalam kereta. Tak boleh macam tu. Minyak ni kita kenalah proses dulu. Jadi minyak yang digali ni pun dihantar ke refinery. Dan dekat refinery ni lah minyak tu akan diproses dan molekul-molekul minyak ni akan dipecahkan kepada komponen yang lagi kecil supaya sesuai dengan kegunaan dia. Petroleum ni kalau anda nak tahu, dia adalah terdiri daripada hidrokarbon. Maknanya ada banyak molekul hidrogen dan juga molekul karbon. Dan minyak mentah ni hidrokarbon dia memang serabut lah. Susunan pun tak betul. Lepas tu panjang sangat rantaian karbon ni sampai kita tak boleh nak bakar minyak tu. Jadi dalam proses dekat refinery ni, hidrokarbon yang panjang ni akan dipisahkan. Kalau kata tinggal satu karbon, 4 hidrogen, kita panggil dia methane. Lepas tu kalau panjang sikit karbon ni, kita panggil dia propane. Ini gas yang kita guna dalam penunuh Bunsen dekat sekolah tu. Dan kalau panjang lagi, karbon ni lebih kurang 8 ke 12 macam tu, minyak tu kita panggil sebagai gasoline. Atau dekat Malaysia ni kita panggil petrol lah. Kalau lebih dari 12 pula, kita panggil diesel ataupun kerosin. Jadi untuk enjin kereta, yang kita biasa guna adalah petrol dengan diesel ni lah. Tapi untuk kapal terbang pula, kalau anda nak tahu, generally ada dua jenis minyak yang diorang guna. Yang first kali dipanggil sebagai Jet A. Dia punya panjang carbon chain dia lebih kurang macam diesel. Dan satu lagi dipanggil F-gas. Dan molekul dia pula lebih kurang macam panjang petrol. Jadi Jet A ni digunakan untuk enjin jet lah. Korang jangan ingat bila saya sebut jet ni maknanya jet pejuang tu tau. Enjin jet ni maksudnya dia guna turbine, dia tak guna piston. Jadi majoriti kapal terbang dekat dunia ni, kalau commercial airline ke, memang akan guna jet engine. Maknanya commercial airliner memang diorang guna jet A lah sebagai minyak dia. Base minyak jet A ni adalah kerosin dan sebenarnya memang boleh kalau nak masuk dalam kereta. Tapi sebab kerosin ni dia macam diesel, jadi jet A ni hanya boleh masuk dalam kereta diesel je lah. Ataupun nak sumbat masuk lori pun boleh. Tapi dia takkan bagi power yang lagi banyak pada kereta tu berbanding diesel biasa. Tak adalah sampai kereta tu boleh terbang kalau masuk jet fuel ni. Sebabnya tenaga yang ada dalam minyak tu lebih kurang je dengan diesel. Cuma jet fuel ni dia ada aditif dia, terutamanya untuk bagi minyak tu tak serap air langsung. Kalau diesel ni dia boleh juga serap air sikit-sikit. Kalau air ni banyak sangat dalam minyak kita, enjin tu pun akan matilah. Jadi kalau kereta memang dia duduk atas darat, paling teruk pun kalau enjin mati, kita tersadai dekat tepi jalan. Kalau kapal terbang, enjin mati, jadi apa? Memang teruk kan? Sebelum tu sebut pasal jenis-jenis minyak dengan enjin ni. Kalau anda berminat untuk belajar lagi banyak pasal enjin, saya ada sediakan special untuk anda kursus online enjin Zero to Hero, di mana kursus ni padat dengan macam-macam info yang anda nak pasal enjin. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten, dan saya gunakan enjin sebenar yang diambil dari Honda Jazz untuk terangkan pada anda setiap komponen yang ada dalam enjin ni dan juga sistem-sistem yang berkaitan. Anda akan dapat akses pada kursus ni bila-bila masa yang anda nak dan dekat mana-mana pun tak ada masalah asalkan ada internet. Sampai bila-bila pun boleh akses. Jadi kalau anda orang yang sibuk, tak ada masa nak pergi kelas belajar pasal enjin, kursus ni memang untuk anda. Dan tak perlu juga kata anda kena ada apa-apa background engineering untuk ambil kursus ni, sebab saya akan explain dalam bahasa Malaysia
dan dalam bahasa teknikal yang mudah supaya orang senang faham. Kursus ni memang besar, jadi saya masih dalam proses recording lagi. Jadi kalau anda beli sekarang ni, anda akan dapat diskaun mega sebanyak 60%, sementara saya masih recording kursus ni. Bila dah habis record nanti, tak ada lagi lah diskaun 60% ni. Jadi kalau anda berminat nak dapat diskaun 60% ni, link saya letakkan dekat bawah. Okey, jom kita sambung. Jadi sebab tu jet fuel yang Jet A ni memang banyak additives. Yang pertama untuk bagi tak serap air, kemudian untuk bagi dia tak beku bila sejuk sangat. Sebab kapal terbang ni bila dekat atas sana, suhu memang sejuk gila, boleh capai negatif 50 darjah Celsius. Kalau kata beku lah minyak tu, memang huru-hara. Jadi bila dah banyak proses macam ni, minyak jet fuel ni memang akan jadi sangat mahal lah berbanding minyak diesel. Jadi memang tak ada faedah lah kalau kita masukkan jet A ni dekat kereta diesel kita. Bukannya negara kita ni suhu dia negatif 50 darjah Celsius kan? Lagi satu, kenapa jet A ni base dia adalah kerosin adalah supaya dia susah sikit nak terbakar berbanding petrol ataupun gasolin. Dia macam diesel, susah nak terbakar. Sebab kapal terbang kan bawa ramai orang. Jadi safety memang nombor satu. Lagi susah minyak tu nak terbakar, lagi bagus. Sebab confirm dia hanya akan terbakar bila kita nak dia terbakar. Kalau kata bocor ke, tumpah atas jalan ke, dia tak akan terbakar. Okey, itu pasal jet A. Satu lagi minyak yang aircraft ni guna adalah F-gas. F-gas ni kita tak guna untuk jet engine, tapi kita guna untuk kapal terbang yang guna internal combustion engine macam dekat kereta tu. Jadi ada spark plug dan macam-macam lagi lah, macam enjin dekat kereta kita yang biasa. Jadi F-gas ni properties dia pula lebih kurang macam petrol kita. Cuma of course lah additive dia berbeza. Lagi-lagi untuk elak minyak ni serap wap air dekat keliling dia, macam jet A tadi. Jadi kalau ikut teori, memang boleh nak guna F-gas ni dekat kereta petrol. Tapi saya tak pernah tengok orang buat lagi, dan saya pun tak bercadang untuk test benda ni dekat kereta saya. Orang yang jual additives tu pun saya tak letak. Ini kan pula nak letak jet fuel dekat kereta. Kalau jet A tadi, memang ada orang buat letak dekat truck pickup dia. Tapi F-gas saya tak pernah tengok lagi orang buat. Secara fizikal pula, dari segi warna, jet A dengan F-gas ni dia warna jernih je. Kalau petrol kereta kita tu warna kuning kan? Atau kalau guna 97 dia warna merah. Diesel pun warna kuning juga, lebih kurang macam minyak 95. Tapi jet A dengan diesel ni dia macam lebih likat berbanding F-gas dengan petrol. Kalau cucuk api pula, jet A dengan diesel ni dia tak terbakar, tapi F-gas dengan petrol akan terbakar sebab dia lagi mudah untuk meruap. Sebab tu masa isi minyak kereta tak boleh hisap rokok. Jadi kalau anda dah tengok sampai sini, memang anda dah tahu sangat banyak perbezaan antara jet fuel dengan petrol biasa berbanding dengan orang lain. Dan kalau anda memiliki kereta, saya suggest anda janganlah masukkan benda-benda yang pelik dekat dalam tangki minyak tu. Cukup masukkan petrol tu sudah. Lagi-lagi, enjin kereta zaman sekarang ni memang sangat sensitif sebab dia orang nak lepaskan emission regulation tu. Kalau macam octane booster tu boleh lagi lah. Itu pun kena beli brand yang betul-betul dipercayai. Tapi kalau additif tu claim yang bukan-bukan lah, jimat minyak 90% lah, itulah, inilah, lagi elok jangan sentuh. Sebab kita tak tahu apa kesan jangka panjang produk tu pada enjin kita. Mitos-mitos penjagaan enjin macam ni pun saya sumbatkan sekali dalam kursus online Zero to Hero tu. Jadi sekali lagi, kalau anda berminat nak belajar lebih banyak pasal enjin tapi sibuk dan tak ada masa, saya jemput anda untuk klik link dekat bawah ni dan rebut diskaun 60% kursus enjin Zero to Hero ni sementara masih ada. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.